弟兄姐妹，早上好！我们感谢主的恩典，今天再一次给我们机会能够敬拜神。我们感谢主的恩典，因为主耶稣永远爱我们，所以今天早上我请会众起立，我们预备我们的心来敬拜神。我们要开始今天早上的崇拜，奉圣父、圣子、圣灵名开始，阿们。哈利路亚！各位弟兄姐妹们平安！我们一起来挥挥手，在家里的一起来站立起来，好不好？我们一起来敬拜我们的神，我们用尽心、尽意、尽力来敬拜我们的神，好不好？来，我们一起来拍手！我进入他的门，我的心要称谢他；当我进入他的园，赞美，因为这是耶和华所定的日子，我要欢喜，因他使我喜乐。再次，当我进入他的门，我的心要称谢他；当我进入他的园，赞美，因为这是耶和华所定的日子，我要欢喜，因他使我喜乐。他使我喜乐，他使我喜乐。哦，他使我喜乐，我要欢喜，因他使我喜乐。耶稣，他使我喜乐，哦，他使我喜乐，我要欢喜，因他使我喜乐。Mari kita ucap syukur, masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab, sekali lagi, ku masuki gerbang Yesus. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan hari ini, ya, haleluya. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Mari kita bersuka cita. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh, oh. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. 他使我喜乐，他使我喜乐，哦，他使我喜乐。阿门。我要欢喜，因他使我喜乐。耶稣，他使我喜乐，哦，他使我喜乐。一起来，我要欢喜，因他使我喜乐。他使我喜乐，他使我喜乐，哦，他使我喜乐。我要欢喜，因他使我喜乐。耶稣，他使我喜乐，哦，他使我喜乐。再次一起来，喜乐在神的面前。他使我喜乐，他使我喜乐，哦，他使我喜乐。我要欢喜，因他使我喜乐。耶稣，他使我喜乐，哦，他使我喜乐。我要欢喜，因他使我喜乐。我要欢喜，我要欢喜，因他使我喜乐。他使我喜乐。我要欢喜，因他使我喜乐。一起来说，他使我喜乐，他使大家喜乐，好不好？一起来拍手，热烈的掌声给我们的耶稣基督！哈利路亚，哈利路亚！一起来歌颂我们的赞美，我们的耶稣基督！一切歌颂赞美都归我主，我的。配的歌颂与赞美，我们高声呼喊，高举耶稣生命。一起来说哈利路亚，哈利
Tuhan, sebab Kau yang layak. Kau yang layak dipuja. Kami bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama. Sorak haleluya, haleluya. Mari sorak bagi Dia. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari sorak haleluya, soraklah haleluya, haleluya.赞美主，赞美主，哈利路亚，哦，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，一起来赞美耶稣，赞美主，哈利路亚，哦，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚！热烈的掌声给我们的耶稣基督，一起来呼喊说：哈利路亚！呜，阿门！哈利路亚！大家请坐。OK， 我们现在要一起来阅读《使徒信经》。预备起！我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信主耶稣基督，上帝的独生子，因生于感孕，有童贞玛利亚所生，在本都比拉多手下受难，被钉在十字架，受死埋葬，降在雨间，第三天从死人中复活升天，从天上的父上帝的右边，将来必那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪被赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。感谢主耶稣，我们要预备我们的心，来聆听神的话语。我们一起来唱这首歌。我们安静下来，在神的面前，专注在神的面前，一起来准备聆听神的话语。哈利路亚。基督
saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Dan tahai Panther, dan tahai Panther,我逃汹涌，我与你展翅暴风上空，如你人作王，在洪水中，我要安静知你是神，我要安静知你是神，我要安静知你是神。安静在你宝座前。耶稣，下时间。Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. 祝你亲爱的弟兄姐妹早安！ Senang sekali hari ini kita bisa kembali sama-sama beribadah kepada Tuhan. 很开心今天我们能够一起来敬拜主。 Mari sama-sama sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu masuk dalam doa. 思想主的话之前，我们先进入祷告。 Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. 天父上帝，我们感谢你的美好。 Kami bersyukur kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk hidup dan menikmati hal-hal yang indah yang Tuhan izinkan bagi kami. 感谢主给我们机会能够活着，也享受你美好的所赐给我 Kami 们。 juga bersyukur hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh beribadah, menikmati Tuhan. 感谢主，今天我们有机会敬拜主，享受主。 Tuhan, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami dan sebentar kami akan sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. 我们已经赞美诗歌了，接下来我们将读你的经文。 Tuhan, tolong kami berbicara kepada setiap kami, biarlah apa yang firman ini ingin Kau sampaikan Tuhan boleh betul-betul tertanam dalam hati kami dan boleh kami hidupi dalam hidup kami. 帮助我们，让我们今天所聆听的能够侵入我们的心里，我们能够行得出来。 Tolong kami Tuhan, 主帮助我们， kami berdoa sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus, amin. 奉主圣名求祷告，阿门。 Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sepanjang bulan ini tema kita bicara banyak tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab. 这个月份我们讲到很多在圣经里面的一个角色。 Setelah 2 minggu yang lalu kita sudah sama-sama bicara tentang tokoh yang di dalam perjanjian lama tentang Isabel dan kemarin di perjanjian baru Eutychus. 这之前的2周我们都讲到圣经里面的，还有伊西别，还有别的，都是圣经里面的角色。 Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dan kali ini kita akan merenungkan melihat satu tokoh yang ada dalam perjanjian baru juga, saudara. Seorang tokoh yang saya duga ini tidak banyak orang yang tahu. 今天我们讲到的一个人，可能也许很多人不知道这个人， Karena memang tokoh ini sudah sekilas memang sangat jarang dilirik dan dibicarakan karena memang kalah populer dengan tokoh-tokoh yang lain. 因为这个人跟别人的角色都不够有出名。 Tapi saudara dari sosoknya saudara kita bisa banyak belajar sebenarnya tentang hal-hal yang penting untuk kita teladani. 其实我们可以从他身上学到很重要的，我们可以做榜样。 Karena itu saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan untuk sama-sama kita baca dan kita renungkan, yaitu dari Filipi pasal yang kedua ayat 25 sampai 30. 我们一起翻开腓立比书第2章25到30节。 Saudara jika sudah mendapatkannya, mari kita perhatikan teks ini secara seksama. Filipi pasal kedua ayat 25 sampai 30. 腓立比书2章25到30节。 Teks ini akan dibacakan dalam bahasa Mandarin saja. Ya, kita akan sama-sama perhatikan. 好，我用中文来读《腓立比书》第2章25到30节。然而，我想必须打发以巴弗提到你们那里去，他是我的兄弟，与我一同做工，一同当兵，这是你们所差遣的，也是供给我的所缺乏的。他很想念你们众人，并且满有忧愁，因为你们听见他病了，他实在是病了。 几乎要死，然而神连续他，不但连续他，也连续我，免得我忧上加忧。
所以我越发急速打发他去，叫你们再见他，就可以喜乐，我也可以少些忧愁。故些你们要在主里欢欢乐乐的接待他，而且要尊重这个人，因为为做基督的功夫，几乎至死，不顾性命，要补足你们服侍我的缺欠之处。 Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. 凡听到而行道者，便为有福。 Saudara, apakah ada di antara saudara yang tahu gambar apa berikut ini? 你们知道吗？这个什么图案？ Saya yakin saudara, kebanyakan kita harusnya tahu gambar ini. 我们大部分应该知道。 Saudara, ini adalah gambar logo dari salah satu tokoh superhero yang sangat terkenal yang sampai hari ini masih terus dikenang, saudara. 就是英雄角色的旗号，到现在还是很多人认识的。 Saudara, namanya adalah Batman. 他是蝙蝠侠。 Saudara, sosoknya yang unik dan kisah yang menarik membuat karakter Batman ini sukses diminati oleh banyak orang dari semua kalangan, saudara. 他的故事，他的成功，让很多人觉得喜欢这个角色。 Hampir rasanya tidak mungkin melihat ada orang yang tidak suka atau tidak minat terhadap figur tokoh Batman ini, saudara. 我看可能很少人对于这个蝙蝠侠没有感兴趣的人。 Tetapi tahukah bahwa di balik kesuksesan karakter Batman ini, saudara, atau cerita tentang Batman ini, ada kisah atau tragedi yang sangat menyedihkan yang kemudian berlangsung berpuluh-puluh tahun tanpa orang tahu sama sekali, saudara. 蝙蝠侠这个故事的成功背后有几十年的，它是有悲哀的故事在后面。 Saudara, sejak pertama kali muncul di Detektif Comics, yaitu pada tahun 1939, dunia hanya tahu, kita hanya tahu bahwa seorang yang bernama Robert Bob Kane adalah satu-satunya pencipta karakter Batman. 1939年，我们只有知道 Robert 先生他是创造这个蝙蝠侠的角色。 Tapi siapa sangka bahwa ternyata, saudara, Robert Bob Kane itu tidaklah sendirian pada waktu dia menciptakan karakter Batman ini. 谁知道 Robert 他不是单独一个人在创造这个蝙蝠侠角色。 Ternyata ada sosok lain yang juga turut berperan besar dalam menciptakan karakter Batman ini yang tidak pernah kita ketahui, saudara, berpuluh-puluh tahun lamanya. 也有另外的人，他成功了创造这个角色，但是这样的时间一来，没有人知道。 Saudara, sosok itu adalah bernama Milton Bill Finger, saudara. 他个人名叫 Milton。 Banyak orang tidak tahu bahwa Finger lah yang kemudian mendesain sosok Batman seperti yang kita kenal hari ini dengan topeng, dengan jubah kebesarannya berwarna hitam itu, saudara. 没有人知道是他设计这个蝙蝠侠的外套，他有戴面具，然后他一些的服装。 Banyak orang juga tidak tahu dan berpikir bahwa Bob Kane lah yang menciptakan konsep cerita dan memberi nama Bruce Wayne dan kota Gotham, padahal itu adalah bagian yang kemudian diciptakan oleh Bill Finger. 没有人知道这些名城的故事，然后这个蝙蝠侠的名其实是他所做的。 Tetapi sayang berpuluh-puluh tahun nama Bill Finger ini tidak pernah muncul ke permukaan. 是几十年他都没有在表面露上。 Nama ini tidak pernah disebut sebagai pencipta karakter Batman bersama dengan Bob Kane. 这个名没有跟 Goken 一起创作这个角色的 Sampai 创办人。 detik meninggalnya Bill Finger, namanya tidak pernah diakui sebagai pencipta karakter Batman, saudara. 直到他过世都没有被承认他是创作这个角色的人。 Konon katanya Bill Finger, nama ini memang sengaja dihilangkan dan orang yang paling bertanggung jawab adalah seorang yang bernama Bob Kane ini, saudara. 这个名字故意被删除掉，而且是 Bob Kane 他是最有负上责任的人。 Pada waktu saya membaca kisah ini, saya merasa miris dan sangat sedih sekali. Tapi itulah fakta yang terjadi dalam hidup ini, saudara. 读完这个故事，我觉得很悲哀，但是事实就是那样。 Kita tidak tahu mengapa Bob Kane tega melakukan itu. Tapi itulah yang kemudian kita bisa saksikan sampai hari ini. 不知道为什么 Bob Kane 使得这样的做，但是我们知道的到现在就是那样。 So berbanding terbalik dengan Bob Kane, saudara, Paulus justru sebaliknya. 倒反他就是不一样。 Saudara, kalau kita perhatikan dalam surat-surat Paulus, maka kita bisa menemukan bagaimana Paulus begitu menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya. 看见保罗所写的，保罗非常尊敬他周围的人。 Paulus begitu menghormati nama setiap mereka dan Paulus tidak pernah melupakan orang-orang yang berperan dalam hidup pelayanannya. 非常尊重所有的人，在他侍奉里面有关的人。 Kalau kita perhatikan dalam setiap suratnya, Paulus berusaha sedapat mungkin menuliskan nama mereka dan mengucapkan salam
kepada mereka, saudara. 他尽量的打个招呼，尽量的把他们的名字写下去。 Dan dari sekian banyak nama orang-orang yang kemudian muncul dalam hidup pelayanan Paulus, ada seorang yang bernama Epaphroditus yang tadi kita baca, saudara. 在保罗侍奉的时间，有一个人名叫我们刚才所读的以巴弗提， Saudara, nama ini adalah nama yang menarik. 这个名字很有趣的名。 Karena nama ini mungkin hanya kita tahu, tapi kita tidak pernah mengerti bagaimana sosok orang ini. 也许我们有听过，但是我们不了解这个人是怎么样。 Nah, hari ini kita sama-sama akan melihat sosok Epaphroditus ini. 今天我们来看透这个人。 Saudara, kita perhatikan dalam catatan bagian kita baca tadi, saudara. 我们看见刚才我们读的经文， Secara khusus dalam surat Filipi ini pasal yang kedua, saudara, kita bisa melihat bahwa Paulus menempatkan secara khusus 6 ayat untuk membicarakan seorang bernama Epaphroditus. 他故意放6个季节来去谈关于这个以巴弗提。 So, fakta ini membuat saya kemudian bertanya, saudara, siapa sebenarnya Epaphroditus ini? Mengapa Paulus begitu terkesima? Dan apa yang menarik dari sosok ini? 我在想，为什么保罗有什么吸引关于这个人？到底这个人哪里有兴趣？ Bahkan, saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat ke-29 sampai saudara Paulus memberikan pesan khusus kepada jemaat di Filipi. Begini bunyinya. Sambutlah dia, Epaphroditus, di dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia, yaitu Epaphroditus. 他特地的在第29节那边写着：“故些你们要在主里欢欢乐乐的接待他，而且要尊重这样的人。” So, setelah membaca, kemudian saya mencoba merenungkan, maka memang ada banyak hal yang menarik dari sosok orang yang bernama Epaphroditus ini. Tapi hari ini, saudara, setidaknya saya ingin membagikan ada 2 hal yang menarik yang mungkin kita bisa pelajari sama-sama, teladani dari seorang yang bernama Epaphroditus ini. 我读了又在想，然后我今天要分享关于2个点关于这个人。 Yang pertama itu, saudara, kita bisa melihat bahwa Epaphroditus ini adalah seorang pengikut Kristus yang setia dan mengasihi Tuhan. 以巴弗提他是忠心的跟随主的人。 Saudara, di sepanjang catatan Alkitab, nama ini memang hanya muncul di dalam surat Filipi. 圣经一本只有在腓立比书第2章出现这个人的名。 Yang pertama di dalam bagian yang tadi kita baca 6 ayat, yang kemudian yang kedua di dalam bagian pasal ke-4 ayat ke-18. 刚才我们读的第2章，然后第二次是在腓立比书第4章18节。 Dari 2 bagian ini yang ada pun memang kita tidak bisa banyak mendapatkan data atau informasi detail mengenai siapa sosok Epaphroditus ini. 我们得不到这个人有什么详细资料。 Saudara, sangat berbeda ketika kita melihat sosok Timotius, maka kita bisa melihat bagaimana Paulus menuliskan tentang Timotius ini dengan detail. Paulus menulis siapa Timotius, bagaimana latar belakangnya, siapa nama orang tuanya. 如果讲到提摩太，保罗很细心的、很明显的写这个人是怎么样，甚至他父母的名字也被写上去。 Tapi mengenai Epaphroditus kita tidak tahu siapa orang tuanya dan bagaimana latar belakang kehidupannya. 但是关于以巴弗提，我们不知道他父母的名怎么样，他家里背景是怎么样。 Namun kita bisa memastikan satu hal bahwa Epaphroditus ini adalah salah satu jemaat yang berasal dari Filipi. 可以肯定的，他是腓立比教会的一个会众。 Apakah Epaphroditus orang yang penting yang memiliki kedudukan di jemaat Filipi? Kita pun tidak tahu, saudara. 是否他是高的身份，我们也不知道。 Sekalipun memang ada beberapa penafsir yang berkata bahwa kemungkinan besar Epaphroditus ini adalah orang yang sangat terkenal, terkemuka dan punya jabatan yang penting di jemaat Filipi. 有的描述家说，可能在腓立比教会那边，这个人是当一个非常高官的。 Tapi lepas dari apakah Epaphroditus ini adalah seorang jemaat biasa atau seorang terkemuka, satu hal yang bisa kita pastikan dengan sangat jelas adalah bahwa Epaphroditus ini adalah seorang pengikut Tuhan, pengikut Kristus yang setia dan mengasihi Tuhan. 但是不要去管他的身份，但是这个人确定是他是一个跟随主很忠心的。 Itu adalah fakta yang sangat nyata dan tidak bisa terbantahkan, yang sangat jelas tergambar dalam catatan Paulus ini. 是保罗所记载的不能否认的事实。 Bagaimana kita bisa melihat kesetiaan dan kasih Epaphroditus ini dalam hidupnya? 我们看见他的忠心的慈爱在里面。 Bagaimana kemudian Paulus menggambarkan Epaphroditus ini memberikan dirinya untuk terlibat dalam pelayanan, berjuang mati-matian demi pekerjaan Kristus. 他献上了他的一生，为了主的圣工来去那边拼。 Kesetiaan dan kasihnya ditunjukkan dengan dedikasinya yang luar biasa terhadap Injil Kristus. 他的忠心，他的爱非常的积极，献给主耶稣。 Saudara, sekalipun kalau kita baca dalam catatan ini, saudara, keterlibatan Epaphroditus itu hanya sebagai utusan, saudara. 其实他只是一个差遣的人， Hanya seorang pengantar dari sebuah perkumpulan jemaat di Filipi.
从一个菲律宾那边团去的，这是送生的一个人， Atau dalam bahasa sekarang, saudara, kerennya itu kurir, saudara. 可能现在说这个快递的人， Tukang bawa barang dari satu tempat ke tempat yang lain. 把货送从一个地点到另外的地点。 Sekilas apa yang dilakukan Epaphroditus itu nampak sederhana dan biasa, saudara. 看起来他所做的是普通简单的 Tapi 事， Paulus memberitahukan kepada kita bahwa Epaphroditus itu mengerjakan semua tugasnya itu dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab. 是保罗说他所做的一切带上责任感， Di dalam pelayanannya itu tidak pernah ia mengeluh dan tidak pernah ia protes. 在他服侍里面他都没有什么怨言。 Saudara jangan pikir saudara bahwa pekerjaan Epaphroditus itu meskipun hanya sekadar utusan atau kurir, tapi itu gampang, saudara. Jangan, saudara. 不要以为这种快递送信的人的工作是简单的， Tunggu dulu kalau saudara pikir bahwa apa yang dikerjakan Epaphroditus itu mudah. Tunggu dulu, saudara. 请慢着。如果你们觉得他所做的工作是简单的， Ia gampang kalau kita lihat dalam kacamata kita hari ini. 如果我们以我们的角度来看是简单， Ada pesawat, ada kargo, ada mobil, ada segala fasilitas dan akomodasi. Semua bisa dilakukan dengan cepat dan nyaman. 有很多空运、海运、陆运都能够去做。 Mengantar barang hari ini tentu tidak sulit. 今天送货是不难， Tinggal bawa, tinggal naik pesawat sampai dalam hitungan 1 jam, kemudian pulang, saudara. 带东西上飞机1个小时就可能回去了。 Tetapi pada waktu itu, saudara, di zaman Paulus, Epaphroditus hidup, saudara, tidak ada fasilitas dan akomodasi seperti kita saat ini. 但是那世代没有像现在这样的设备， Saudara, belum ada yang namanya pesawat, 没有飞机， belum ada mobil. 没有汽车， Kapal laut pun masih sangat terbatas dan jadul sekali. 船也是很少很古老。 Saudara, jadi kita bisa bayangkan bagaimana perjuangan Epaphroditus. 想一想他的拼命怎么样？ So, perjalanan panjang dari Filipi ke Roma itu lebih kurang 1.300 kilometer, saudara. 这个路程从菲律宾到罗马那边可能有1300公里， Dengan segala fasilitas dan akomodasi yang terbatas pada waktu, kita bisa bayangkan betapa lama, berapa hari dia butuh perjalanan itu untuk ditempuh, saudara. 这样有限的设备，我们想一想，要几天时间才能够到达？ Saudara, belum lagi kalau kita perhatikan ada resiko yang besar yang harus dihadapi oleh seorang bernama Epaphroditus ini. 他也有面对很多的危险。 Karena ingat saudara, misi seorang Epaphroditus ini dari Filipi ke Roma, yaitu pertama-tama dia ke Roma untuk berjumpa dengan seorang yang bernama Paulus. Dan tahukah saudara bahwa Paulus itu adalah narapidana yang paling dicari pada waktu itu, penjahat besar. 他的任务从菲律宾到罗马那边是带着一个任务，就是要去见那时候非常凶残的一个做监牢的人。 So itu artinya apa? So itu artinya ada resiko yang sangat besar kalau orang-orang Roma kemudian melihat Epaphroditus dan menganggap dirinya adalah kaki tangan Paulus, celaka, saudara. Ditangkap, saudara. 有危险性，如果他去罗马看见他，以为他是保罗的手下，他就可能会被抓到， Niat baik jadi buntung, saudara. 好意变成坏处。 Tapi yang kedua, saudara, bukan hanya itu. Ada resiko bahwa titipan ini, saudara, kemungkinan besar bisa hilang atau dicuri oleh orang-orang jahat. 不但如此，所托付的这个东西可能会被人家所偷所抢。 Saudara, jadi jelas kalau kita melihat gambaran ini, kita mengerti bahwa pekerjaan apa yang dilakukan oleh Epaphroditus bukan suatu hal yang mudah, saudara. 以巴弗提所做的工作不是那么简单。 Bahkan dalam ayat 30, Paulus berkata bahwa sebab oleh pekerjaan Kristus dia hampir mati. Berjuang, saudara. 第34节，他们为了基督的功夫几乎致死。 Epaphroditus memang bukan seorang rasul besar. 他不是大的一个使徒， Dia tidak sama seperti Paulus 他不像保罗 yang terkenal 很有名的， di mana-mana namanya dikenal orang. 到处人家都知道这个名， Punya jabatan tinggi. 有高身份。 Epaphroditus hanya jemaat biasa. 以巴弗提就是普通的会友， Tapi kesetiaan dan kasihnya kepada Tuhan itu sama sekali tidak kalah dengan mereka yang disebut dengan rasul. 他的忠心，他的服侍没有输给那些使徒。 Dedikasinya, apa yang dia lakukan untuk pelayan tidak kalah seperti yang mereka yang disebut rasul. 他的忠心，他的劳力也没有输给那些使徒。 Pengorbanannya itu tidak kalah seperti mereka yang disebut rasul. 他的牺牲也不输给那些叫做使徒。 Itu sebab kalau saudara perhatikan dalam catatan ini, Paulus begitu menghormati Epaphroditus. Paulus tidak hanya menyebut Epaphroditus itu sebagai saudara seiman, tetapi juga sebagai apa? Teman sekerja dan teman seperjuangan, saudara. 刚才我们读的经文，他当作这个以巴弗提是我的兄弟，我的同工，一同工作，一同当兵。
Karena memang Paulus sendiri melihat bagaimana Epaphroditus itu tidak pernah main-main ikut Tuhan. 因为他看见他很对主很认真。 Epaphroditus dia tidak pernah asal-asalan melayani Tuhan. Dia persembahkan seluruh hidupnya apa yang dia miliki untuk menyenangkan Tuhan. 他侍奉主的时候没有随性，他是把他所有的一切献上。 So, bagaimana dengan kita pengikut Kristus? 请问我们自己跟随主的人， So, adakah kita memiliki kesetiaan dan kasih yang sama seperti halnya Epaphroditus? 是否我们有这种慈爱、这种忠心，像以法弗提一样？ Kesetiaan dan kasih yang bukan hanya sekadar emosi sesaat. 忠心的爱不是暂时性的， Kesetiaan dan kasih yang bukan hanya sekadar kata-kata bibir yang indah. Oh, aku mau setia. Oh, aku mengasihi Tuhan. 这个爱不是口中所发出的言语， Tetapi kesetiaan dan kasih yang sungguh-sungguh dibuktikan dengan sebuah tindakan yang nyata. 是真正的，而能够以实际来证明。 Kesetiaan dan kasih yang sungguh-sungguh ditunjukkan dengan dedikasi hidup yang sungguh-sungguh mempersembahkan hanya untuk Tuhan. 忠心耿耿的以生活里面所行为来证明。 So, dalam keadaan mudah, nyaman, penuh berkat, berkelimpahan, mudah mungkin bagi kita untuk berkata dan membuktikan kesetiaan dan kasih kita kepada Tuhan. 在舒服的情况，很多祝福我们很简单来表达我们的忠心。 Tetapi bagaimana jika hidup kita, keadaan kita tidak berjalan sesuai seindah apa yang kita harapkan, saudara? 但是如果我们的情况不是很顺利的时候， Penuh pergumulan dan tantangan, ada banyak masalah dan kesulitan seperti yang kita hadapi hari-hari ini di masa pandemi ini. 很多挑战、问题、挣扎，就像现在疫情时段， Masihkah kita bisa membuktikan kesetiaan dan kasih kita kepada Tuhan? 是否我们能够还证明出来我们对主的忠心、对主的 Masihkah 爱？ kita tetap bisa berkata kita tetap setia mengikut Tuhan dan melayani Tuhan? 是否我们还是能够说主啊，我对你很忠心，我还是要去服侍你？ Masihkah kita tetap setia menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita sampai pada akhirnya? 是否我们还是到我们的最后一样的服侍主？ So, Epaphroditus tidak terkenal. 以法弗提没有很出名， Banyak orang tidak tahu. 很多人不知道这个人， Tapi Tuhan tahu bagaimana hidupnya yang begitu luar biasa setia dan mengasihi dia. 但是主知道这个人很忠心，知道他对主的爱。 So, hari ini kalau Tuhan melihat hidup kita, apakah Tuhan juga akan berkata yang sama? Bahwa ada kesetiaan dan kasih dalam diri kita. 如果主现在看透我们的性命，是否有一样的话语从主那边所出发？ Kiranya Tuhan menolong kita, saudara. 愿神帮助我们。 Saudara, hal yang kedua yang menarik yang bisa kita pelajari dari Epaphroditus adalah bahwa Epaphroditus ini bukan hanya seorang pengikut Kristus yang setia dan mengasihi Tuhan, tetapi dia adalah seorang pengikut Kristus yang tidak egois. 第二点，他不是单单很忠心跟随主的人，但是他也是很不自私。 Dia bukan seorang pengikut Kristus yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. 他不是单单为自己而着想。 Saudara, kalau kita pikir-pikir sebenarnya Epaphroditus ini punya 1001 alasan untuk tidak mengambil tugas dan tanggung jawab sebagai seorang utusan. 其实呢，他有千万种理由，也不要去接这个任务， Dia punya berbagai macam alibi untuk menolak pergi ke Roma. 很多借口要拒绝去罗马这个任务。 Tetapi menariknya kita memberitahukan kepada kita bahwa Epaphroditus ini tidak memakai semua alasan dan alibi itu dalam menentukan pilihannya. 可是以法弗提他没有用各种理由来去接这个任务， Dengan kebulatan tekadnya ia tetap pergi sebagai utusan ke Roma. 下定决心，他还是去罗马。 So, apakah Epaphroditus tidak tahu resiko yang akan dialaminya? 难道他不知道他所面对的危险吗？ So, saya cukup yakin Epaphroditus bukanlah seorang yang bukan seorang yang bodoh, saudara. 我敢肯定，他不是愚蠢的人， So, dia tahu dengan pasti semua resiko yang akan dialami. 他很清楚的他所面对的危险。 Dia tahu betapa tidak mudahnya perjalanan dari Filipi ke Roma. 他知道从腓立比到罗马这个路程是不简单， Dia tahu ada kemungkinan bahwa dia akan berhadapan dengan orang-orang jahat, ditangkap, kemudian dipenjara, bahkan dia mengalami kematian sekalipun. Dia tahu semua itu, saudara. 有可能遇到坏人被抓，而且被杀，他都知道。 Tapi pertanyaannya, kenapa dia tetap mau pergi? 问题是为什么还要去？ Kenapa dia tetap mengambil tugas dan tanggung jawab yang begitu penuh resiko? 为什么还要接这个很多挑战的任务？ Terus saya menemukan jawabannya yang sederhana begini, saudara. 我找到简单的答 Yang 案。 pertama jelas, bahwa karena Epaphroditus mengasihi Tuhan. 第一个，他非常的爱主， Kesetiaan dan kasihnya itu menggerakkan dia pergi, saudara. 他的忠心，他的爱打动了他来接任务。 Tetapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah karena Epaphroditus itu memiliki hati yang tidak bisa tidak untuk peduli terhadap kepentingan orang lain. 第二点，他有一颗心，不得不去爱别人的关系。 Dia tidak bisa hanya memikirkan dirinya sendiri.
他没有办法为自己而着想， Dia bukan orang yang memikirkan kepentingan kenyamanannya sendiri, saudara. 他不是单单想自己的好处。 Saudara, ketika dia tahu bahwa ada seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus yang ada di Roma, yang sedang berjuang demi Injil Kristus, yang kemudian mengalami kesulitan dan butuh bantuan, hatinya itu tidak bisa tenang. 当他知道在罗马那边有神的仆人保罗遇到了困难，在传福音，他的心里就很被受感动。 Epaphroditus dia tidak bisa kemudian tidak peduli terhadap pergumulan dan kepentingan Paulus. 他不能不管保罗的挣扎， Dia merasa tergerak untuk kemudian mengambil sebuah langkah iman. 他心被打动，要有新鲜的圣功。 Itu sebab dikatakan dengan segala resiko Epaphroditus ini tetap pergi ke Roma, saudara. 冒了一些所有的危险，他还是去罗马。 Dia letakkan semua kepentingannya. 他放下一切的重 Dia 要， letakkan semua keegoisannya. 他把自私都放弃， Dia letakkan semua keinginannya, kenyamanannya demi Paulus, saudara. 把他的私欲、他的一切所有的放下，为了保罗。 Dan bukan hanya demi Paulus, tapi demi saudara-saudaranya seiman yang lainnya dan demi pekerjaan Injil Kristus. 不但为保罗，也是为了他的同工，也是为了传主的福音。 Epaphroditus tidak memikirkan dirinya sendiri. 以巴弗提没有想自己， Dia melihat orang lain dan dia tahu orang lain sedang membutuhkan pertolongannya dan dia bergerak, saudara. 他看见别人需要他的帮助，他就行动。 Saudara, menarik kalau saudara perhatikan selanjutnya sampai di Roma pun, saudara. Sebenarnya, saudara, tugas Epaphroditus itu sudah selesai. 到了罗马，其实他的任务已经办完了， Setelah kemudian menyampaikan titipan, sebenarnya Epaphroditus itu bisa langsung pulang, saudara. 把东西接了以后，他其实可以直接回去。 Tapi menarik kalau saudara perhatikan dalam bagian ini dikatakan kemudian Epaphroditus ini memutuskan untuk menunda kepulangannya. 是他决定了延后他的回程， Dia tidak langsung pulang ke Filipi. 他没有直接回腓立比， Dia memilih untuk diam di Roma. 他选择留在罗马。 Untuk apa, saudara? 为了什么？ Bukan untuk kuliner. 不是来吃什么， Bukan untuk jalan-jalan wisata ke tempat-tempat yang populer di Roma. 不是来去观光， Tetapi untuk melayani Paulus, saudara. 为了服侍保罗， Untuk menolong Paulus. 帮助保罗， Untuk membantu Paulus di dalam segala keterbatasannya mengerjakan pekerjaan Injil di Roma. 在他传福音在罗马那边有限的协助他。 Saudara, Epaphroditus tidak harus melakukan semua itu. 以巴弗提其实不需要这么样做， Semua itu jauh lebih beresiko. 一切的选择更有危险。 Tapi sekali lagi, saudara, 但是再一 itulah 次， Epaphroditus, saudara. 这就是以巴弗 Dia 提， bukan seorang yang egois. 他不是自私， Dia tidak memikirkan kepentingannya sendiri, kesenangan, keuntungannya sendiri. 没有为自己而着想自己的益处， So, hatinya terlalu peduli terhadap kepentingan sesamanya, terhadap orang lain, terhadap Paulus. 他的心太关怀别人的事情。对于保罗， So, inilah alasan yang membuat Paulus, dan saya mengerti kenapa Paulus begitu tidak bisa tidak mengagumi dan menghormati seorang yang bernama Epaphroditus. 我理解了为什么保罗这样欣赏这个人，名叫以巴弗提。 So, pada waktu saya merenungkan, saya berpikir saudara mencari sosok manusia seperti Epaphroditus ini rasanya tidak mudah. 在我想象中，找到这样的人是不简单。 Seorang yang tidak egois, yang tidak pikirkan kepentingan, kenyamanan, keuntungannya diri sendiri, rasanya tidak mudah. 不自私、不为自己而着想，这种人是不简单。 Ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. 就好 Susah. 像在马草里面那么找一根针，不简单。 Saudara, bukan hanya konteks pada waktu itu, tapi hari ini pun rasanya susah sekali. 不是那时候，但是现在也是很难。 Kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang hidup di sekitar kita. Saudara, banyak kan mana, saudara? Orang yang memikirkan kepentingan orang lain atau memikirkan kepentingan dirinya sendiri, saudara. 我们看见现在的世界，为别人着想还是为自己着想的人比较多， Banyak kan mana orang yang egois atau orang yang altruis? 很自私的还是很开朗的人比较多。 Banyak kan mana orang yang memikirkan keuntungan orang lain dengan keuntungan diri sendiri? 为别人的利益着想，还是为自己的利益着想？ Saudara, saya yakin saudara sudah tahu jawabannya. 我想你们都知道答案， Karena saudara bisa melihat dan mengalaminya secara langsung. 因为你们都亲自经历。 Saudara mengorbankan diri, mengutamakan kepentingan, memikirkan, mendahulukan kepentingan orang lain. Seperti yang dilakukan Epaphroditus. Memang tidak selalu dipandang sebagai sebuah kebajikan di mata sebagian orang. 做个牺牲，为别人而着想，可能在别人的眼里看作不是那么重要的。 Bagi sebagian orang, bagi banyak orang justru apa yang dilakukan Epaphroditus itu adalah sebuah kebodohan. Sebuah tindakan yang konyol, yang sia-sia. 对于一部分的人，可能他所做的，可能觉得是一种愚蠢的动作。 Betul atau betul, saudara?
对还是 Lo 对？ ngapain sibuk-sibuk mikirin kepentingan orang lain? 你为何为别人着想？ Ngapain dari Filipi pergi ke Roma cari mati? 为何从菲律宾到罗马寻死吗？ Emang tidak tahu apa? Paulus itu adalah penjahat besar. Kamu kemungkinan bisa dianggap kaki tangan. 难道你不知道保罗吗？他只可能你有危险性被抓到， Pikirin kepentingan diri sendiri. 为自己着想吧， Jangan konyol, jangan urusin kepentingan orang. 不要麻烦，而且连累到别人。 Salah satu sisi kita memang perlu memikirkan kepentingan diri kita, saudara. 一个方面，我们也需要为自己想。 Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh atau tidak usah memikirkan kepentingan kita sama sekali. Tidak, saudara. 我没有说我们完全都没有顾上自己的需要。 Tapi di sisi lain yang saya khawatirkan adalah kita ini terlalu pandai bermain. 另一个方面，我觉得我们太会玩游戏， Hati kita terlalu licik. 我们的心太狡猾 Kita 了。 bermain dengan alibi. Alih-alih memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Padahal itu semua untuk menutupi dan membenarkan keegoisan dan keserakahan kita. 用各种理由去盖住我们一些的私欲的自私。 Kita pakai alibi ini untuk melarikan diri dari tanggung jawab kita bahwa kita juga harus memikirkan, memperhatikan, mendahulukan dan mengutamakan kepentingan orang lain. 用各种理由为了逃避，要去把别人的重要放在自己身上，这个都要逃避。 So itu sebab surah firman Tuhan berulang-ulang kali berkata bahwa Paulus berulang-ulang kali menuliskan menasihatkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 34 dan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 24 saudara bisa lihat di dalam slide saudara. Paulus berkata dengan jelas janganlah seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. 这边的你们就可以看见，不要当作自己比别人更重要， Jangan tiap-tiap orang itu memperhatikan kepentingan sendiri tetapi juga kepentingan orang lain. 不要只顾着自己的事情，也要顾别人的事。 Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 不要找自己的利益，但是也要寻找别人的利 So 益。 jelas sekali firman Tuhan berkata jangan egois. 很清楚些，不要自私， Jangan cuma hidup untuk dirimu sendiri dan lupa bahwa ada orang lain di sekitarmu. 不要忘了为自己而活着，没有别人。 Jangan hanya memikirkan kepentingan perutmu dan melupakan kepentingan orang lain. 不要只为自己的肚子想，没有想到别人。 So saya pikir kebenaran ini sungguh-sungguh perlu serius kita pikirkan saudara. 这种真理，我们要好好的思想。 So saya pikir kita perlu sungguh-sungguh mengevaluasi hidup kita dan kemudian berpikir dan menghidupi kebenaran ini dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. 审查自己的性命，是否我们也要悔改跟随主？ Bukan semata-mata karena ini teladan yang ditunjukkan oleh Epaphroditus. 不是单单因为这个是以巴弗提所做的榜样， Tetapi yang terutama adalah karena Kristus. 最主要是因为基督。 Kita melakukan semua ini tidak hanya berpikir tentang diri sendiri. Tidak menjadi egois karena Kristus, saudara. 做这一切不要自私，是因为基督。 Karena Kristus ya kemudian menghidupi, meneladankan itu bagi kita. Maka kita pun harus menghidupinya. 因为基督已经先在为我们做榜样，我们来跟随他。 Paulus berkata, Kristus yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 基督以他高高的身份，不觉得不需要那边的撑住， Melainkan dia sudah mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba, menjadi manusia. Dan dalam keadaan manusia, dia sudah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. 反而要放空自己，那神仆人的样子，甚至忠心到死在十字架。 Demi siapa saudara? 为了谁？ Demi saudara dan saya. 为了你，为了我， Demi kepentingan kita. 为了我们的重要， Demi manusia yang berdosa seperti saudara dan saya ini. 为了你和我这种罪人。 Itu sebab Yohanes berkata dalam suratnya yang pertama pasal kedua ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dalam Kristus. Ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. 约翰福音那边说，反而在他里面的生活，也要必须跟他一样的像样。 Saudara Epaphroditus sudah menghidupi apa yang Kristus telah hidupi. 以巴弗提已经活出了像基督的样子， Itu sebab Paulus begitu mengasihi dan menghormati Epaphroditus. 那就是为什么保罗非常的爱他，非常的尊敬他。 Sekarang pertanyaannya bagaimana kita, saudara? 问题是我们怎么样？ Saudara, seorang Roy yang bernama Royce Alexander White, 一个人名叫 Roy Alexander White， seorang pemain basket asal Amerika yang juga adalah seorang aktivis hak sipil.
一个运动手篮球的，也是一个公民权利的活动家。 So, dia memberikan sebuah kalimat atau kutipan yang sangat menarik dan saya ingin bagikan kepada saudara. 说了一句非常有趣的，我跟你们分享。 Saudara, mohon maaf karena itu slide dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesianya izinkan saya terjemahkan begini. Ketika tidak ada seorang pun yang tidak mementingkan diri sendiri di dalam sebuah relasi, artinya semua orang egois, maka di sana ada perang. 当如果没有人觉得在人的关系里面觉得这是在里面就是有战争， Ketika ada satu orang yang tidak mementingkan diri sendiri dalam sebuah relasi, maka di situ ada kedamaian. 当有一个人没有为自己的重要来去着想，在那里就有和平。 Ketika dua-duanya tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, maka di situ ada sukacita. 当两个都没有为自己的着想，在那里就是有喜乐。 Kenapa suami istri selalu berantem, selalu ribut? 为什么夫妻一直在吵架？ Kenapa rekan kerja bisa gontok-gontokan? 为什么同工不断的在吵？ Bisa sikut-sikutan, bahkan kemudian bisa saling melukai. 吵架打架，互相的伤害。 Kenapa orang tua sama anak juga demikian? 为什么父母对孩子也这样？ Surat jawabannya adalah karena masing-masing tidak punya hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Sudah. 答案就是两方都没有这种不自私的一种心。 So, saya mau katakan keegoisan itu adalah sesuatu hal yang sangat menghancurkan dalam sebuah relasi. 自私的这个句话在关系里面是有打破性的。 Ketika semua orang egois, semua orang hanya pikir kepentingan sendiri, keuntungannya hanya penting memikirkan kebutuhannya sendiri tanpa pikir kepentingan orang lain, maka celakalah hidup ini. 当所有人都自私，没有为别人着想，就有祸了。 Saudara, kita harus benar-benar bertobat, saudara. 我们要悔改， Mari kita belajar seperti apa yang sudah Kristus ajarkan kepada kita. 学习，就像主所教导我们的。 Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita rindu sama-sama, kita buanglah keegoisan kita. 今天我邀请你们把这个自私的一颗心丢掉， Mari kita tanggalkan semua keakuan kita. 放下来我们所有的自傲， So, berhentilah selalu berkata aku, dan aku. 不要一直说我还是我， Berhentilah jadi orang Kristen itu yang hanya mau menang sendiri, yang mau untung sendiri. 不要变成一个基督徒，但是只要自己得胜， Jangan jadi orang Kristen seperti lintah, saudara. 不要像水蛭一样的基督 Yang 徒， selalu menyedot orang lain hanya untuk kepuasan diri sendiri. 一直不断的吸收别人为了自己的好意。 Saudara, mari kita belajar untuk peduli dengan orang lain juga. 我们来学习来关怀别人， Mari kita belajar untuk melihat dan mengutamakan ada orang lain juga, saudara, di sana. 去看外面那边还有很多人， Di sekitar kita ada suami, ada istri kita. 有丈夫，有太太， Ada anak-anak kita, ada orang tua kita. 有孩子们，有父母， Ada sesama kita. 有我们彼此， Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. 有人主故意放在我们的身边。 Mari kita belajar tidak hanya memikirkan diri kita, kepentingan kita, kepuasan kita, saudara. 学习不要为自己而着想， Tapi belajarlah juga memikirkan tentang kepentingan orang lain, tentang kebutuhan orang lain, tentang kesenangan orang lain. 要开始为别人的需要、别人的喜乐着想， So, dunia ini akan menjadi lebih indah 这个世界会变得更美好。 kalau keegoisan ini kita hancurkan, saudara. 如果自私这一颗心，我们把它吹掉， Dunia akan menjadi lebih indah kalau betul-betul kita tanggalkan sikap yang kemudian hanya fokus pada diri kita sendiri. 世界会更美好。如果以我为中心这一颗心，所有的脱掉， So, dunia akan menjadi lebih indah ketika kita fokus juga untuk mengutamakan orang lain. 如果我们也对别人有忠心的，世界会很美好。 Mari kita berdoa. 我们来祷告， Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. 主啊，感谢你的话语， Tolong kami, Tuhan. 帮助我们。 Kami sadar bahwa ini tidak mudah untuk kami lakukan. 我们知道能够做的是不简单， Hati kami kadang terlalu jahat. 我们的心太恶毒， Kami terlalu serakah. 太贪心， Kami terlalu egois. 太自私。 Kami lupa ada orang-orang di sekitar kami. 我们忘了四周围还有别人， Kami hanya memikirkan diri kami. 我们只是以自己着想， Semua untuk kami. 所有都为我， Yang penting kami. 最主要是我， Orang lain terserah mau jadi apa. 别人我不管。 Tuhan, ampuni kami. 主啊，饶恕我们， Biarlah apa yang sudah Engkau teladankan di atas kayu salib itu boleh sungguh-sungguh kami hidupi. 让你在十架的榜样，我们能够活得出来。 Bagaimana Engkau tidak pernah egois. 你从来不自私， Engkau mati demi kepentingan kami. 你为了我们的需要而死。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，感谢 Kami 你， berdoa hanya di dalam nama-Mu. 奉主圣名求祷告， Amin. 阿门。
感谢主耶稣，我们现在要奉献的时间，我们一起来阅读奉献的经文，箴言第11章第25节，预备起。好使蛇的必得丰裕，滋润的必得滋润。感谢主耶稣，我们一起来低头祷告。是的，主耶稣，我们现在要奉献主啊。我们要奉献我们一些小小的经费、小小的金钱，求你来洁净我们所奉献的这些金钱，求你来使用这个小小的金钱，来完全能够扩展在你的国度里面，主啊！感谢主耶稣，我们现在奉献是奉我主耶稣基督的名祷告，哈利路亚，阿们。暴风上空，无你人作王，在洪水中，我要安静之地。Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang dan tahan padamu. Hai Tuhan, 我好汹涌，我与你展翅暴风上空。作王在洪水中，我要安静是你是神，我要安静是你是神，我要安静是你是神。Is one foundation, is Jesus Christ her Lord. She is his new creation, by water and the word. From heaven he came and sought her to be his holy bride. With his own blood he bought her, and for her life he died. Elect from every nation, yet one o'er all the earth, her charter of salvation, one Lord, one faith, one birth, one holy name she blesses, partakes one holy food, into one hope she presses, with every grace endured. Hallelujah, our salvation, Jesus Christ is our foundation. Hallelujah, our salvation, Jesus Christ is our foundation. The toil and tribulation and clamor of her war. 弟兄姐妹，感谢主的恩典，因为再一次，上帝接受他的仆人，能够提醒我们、坚固我们的信心，
我们可以领受神的话。Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini melalui hamba-Nya. Tuhan berbicara, meneguhkan kebenaran firman Tuhan, meneguhkan iman kita。也是我们感谢主的恩典，因为弟兄姐妹，我们看你们的爱，为上帝也是为我们的也奉献尊为道堂，你们的支持，你们的爱心，你们的祷告，你们的奉献，愿上帝悦纳。Saudara-saudara, kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara atas dukungan saudara, perhatian saudara buat GKBC Kelapa Gading, doa yang saudara naikkan, demikian juga persembahan yang saudara berikan, support yang saudara berikan. Kiranya Tuhan membalas cinta kasih saudara-saudara sekalian。我们要为你们祷告，求上帝帮助给我们力量。无论我们现在在我们个人的家敬拜神，但是我们相信神与我们同在。所以今天我们要结束我们早上的崇拜，请会众起立。我们要度教会的一项，令人归向基督，产整基督模样，成为教会和社会的祝福。我们唱三野颂。普天之下，万国万民，齐声赞你，不知胜利，三位一体，同荣同存，万有之源，万福之本。弟兄姐妹，现在打开你们的心，领受上帝的祝福。愿我们主耶稣基督的恩惠，我们天上阿爸父的慈爱，圣灵的交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。阿门。弟兄请坐，我们祷告，为上帝祝福大家，阿门。